Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Hari ni Carry Life. Semalam kita cuti, maklum Kak Nur bila cucu ada tu memang kadang tak buat video lah. Kalau video tu ada maknanya Kak Nur dah, orang kata dah sediakan dulu. Bila cucu balik tu kita nak tumpu kat cucu kan. Okey, Kak Nur tak pakai mic, harap-harapnya suara Kak Nur dengar lah. Okey. Hari ni Kak Nur nak bercerita lah. Kak Nur duduk ni, kebetulan Kak Nur ada 2-3 biji terung. Kak Nur ambil lah nak buat ulam ke gitulah kan. Kita letak sini dulu. Okey, Kak Nur bercerita lah. Okey, semua orang tahu Kak Nur ni asalnya non-Muslim. Okey, sekarang dah Islam. Alhamdulillah. Mu'alaf tu rasanya dah tak berapa sesuai dengan Kak Nur lah. Sebabnya mu'alaf tu istilahnya hati yang yang dijaga lupa pula Kak Nur. Hati yang macam mana nak sebut payah juga nak sebut istilahnya dalam Islam. Kalau kawan tahu, abang bagi tahu ya. Macam hati kita dijaga ke apa istilah yang paling cantik pun kan dah lupa. Okey, istilah mu'alaf tu. Okey. Setelah Islam, kita akui ya, bila setelah Islam ada benda yang kita, Kak Nur sendirilah, Kak Nur tak nak cerita pasal orang. Kak Nur sendiri bila kita dah Islam tu kita kita dah Islam. Tapi satu benda yang kita lupa sebagai seorang mu'alaf ketika itu tentang masuk Islam tu senang aja. Kita pergi ke pejabat agama ataupun jumpa orang alim, mengucap 2 kalimah syahadah, kita dah Islam. Tapi selepas itu, okey, Kak Nur menghadapinya. Kadang-kadang persekitaran juga mempengaruhi kita. Okey, banyak benda lah. Okey. Sebab itu kalau kami Kak Nur sendiri ataupun di kalangan mu'alaf ni yang yang masuk Islam ni memilih pasangan rata-ratanya lah, mungkin Kak Nur tak kata semua juga, tapi rata-ratanya mungkin dalam 70% ataupun 60% mu'alaf ni berkahwin sesama mu'alaf. Okey, macam Kak Nur sendiri, suami Kak Nur mu'alaf, Kak Nur mu'alaf. Jadi bukan sebab kami ni memilih, tak. Satu benda kami tahu perjuangan kami tu untuk masuk Islam tu is not easy. Orang kata bukan mudah. Macam Kak Nur sendiri, alhamdulillah, cabaran daripada orang kata daripada saudara mara tu ada, tapi tak seteruk yang macam suami Kak Nur lah. Okey, dia ada cabaran dia sendiri. Okey, kita akuinya tu. Jadi kita tahu untuk Islam tu untuk apa. Bila kita dah masuk Islam, kita kena, orang kata, praktikkan sesungguhnya. Dan Kak Nur tak nafikan, kadang-kadang orang kata kita ni akan terpengaruh dengan keadaan sekitar. Okey, salah satunya bab solat kan, pakaian. Kak Nur pernah pakai tudung tapi pakai skirt. Pernah kawan-kawan, pernah. Jangan kata apa yang kawan-kawan nampak sekarang, semua tu perlu proses dan kita perlu ikhlas bila buat. Okey, bukan mudah. Kak Nur sebagai mu'alaf bukan mudah, Kak Nur akui. Kadang-kadang kita balik kampung kan, tengok saudara mara, kadang-kadang alah tak apalah saudara mara. Sebab kita tahu hak kita sebagai saudara mara tu bukan macam tu. Sampai dekat pak saudara sebelah ayah. Kalau pak saudara sebelah mak tu, kalau dah tu tak boleh aurat kita. Okey, kadang-kadang Kak Nur masa dulu agak Kak Nur macam tak fokus kan. Agak orang kata macam tak berapa cantik kan. Kak Nur akui semua tu. Bukan mudah kawan-kawan, bukan mudah untuk seorang yang bergelar mu'alaf ni untuk mempraktikkan kalau keadaan sekitarnya tak berapa mendukung. Okey, sebab itu Kak Nur dulu, sebab kita baru, seelok-eloknya kita bawa diri dulu. Okey, kita bawa diri Kak Nur keluar dari kampung. Kak Nur belajar agama. Kak Nur dekat dengan persekitaran yang boleh tegur Kak Nur, cara kau ni salah, cara kau ni salah. Dan kita kena terima dan kita kena belajar. Kak Nur perlukan semua, dan semua tu perlu proses. Dan kita buat bukan atas sebab ini tak. Kita kena buat sebab itu orang kata suatu benda yang
kita sendiri yang nak. Okey, bila kita dah mula pakai tudung, ada benda yang kita tak boleh dan kita kena faham elok-elok. Bab semayang, Kak Noh aku bukanlah Kak Noh ni orang yang bagus tapi cuba memperbaiki. Okey, Kak Noh juga tak perlu nak pertikaikan apa orang lain buat, sebab kita masih lagi memperbaiki diri dalam mendalami Islam. Betul kawan-kawan, dia tak mudah. Kadang-kadang persekitaran kita tak berapa mendukung tu pun akan menyebabkan kita boleh terhanyut juga. Kita akan jadi, alah, kadang-kadang ada orang cakap, alah tak apalah kau tak pakai pun. Bukannya orang lain sini saudara mara kita je. Sampai kita ketahui sebenarnya dah salah. Okey, bukan mudah kawan-kawan, dan Kak Noh juga masih berjuang untuk mempertahankan apa yang Kak Noh pakai. Bukan mudah kawan-kawan untuk saudara baru. Okay, Kak Noh ni bukan lagi saudara baru sebab Kak Noh Islam dah lebih daripada 30 tahun. 30 berapa dah? Okay, tahun 90 kan. Sekarang 2024. Kita sentiasa buat yang terbaik. Kita tak perlu orang paksa kita. Kita kena buat, kita tahu yang kita buat ni untuk diri kita. Ingat, kalau seorang lelaki, dia berdosa atas dosa dia sendiri. Dosa dia. Maksudnya dosa yang dia buat lah. Dia tak melakukan tanggungjawab sebagai orang Islam, apa semua, sebagai suami, sebagai isteri, itu semua dosa dia. Tapi dia akan bawa juga dosa yang bukan milik dia, dia terpaksa bawa. Faham maksud Kak Noh? Sebab bila dia tak tegur isteri atau anak dia tidak solat apa semua bab agama, itu dosa itu pergi ke dia sekali. Seorang perempuan, dia hanya ada dosa dia, dan dosa dia tu dia akan kongsi dengan orang lain. Dia akan kongsi ke orang lain, macamnya dia buat dosa tapi tidak ditegur oleh orang keliling dia. 4 lelaki yang akan menanggung dosa seorang wanita. Kalau seorang suami, dia hanya tanggung dosa ahli keluarga dia lah. Maknanya dia akan menanggung juga kalau dia tak tegur, dia tak marah ataupun tak tegur secara betul. Okey, yang perempuan ni dia akan menarik 4 lelaki dalam keluarga dia. Walaupun sealim mana 4 lelaki dalam hidup dia ni, satunya ayah, kedua suami, ketiga adik lelaki, keempat anak lelaki. Maknanya orang ni kalau tak tegur seorang wanita melakukan kesalahan, macam perempuan tu buat salah tapi tak ada siapa yang tegur ataupun hanya tengok saja sebab malas nak bergaduh, tak tegur, ingat dosa tu anda akan, kalau istilah yang paling cantiknya pada seorang isteri lah, kalau suami dah tegur, suruh solat, suruh apa tu, ikut dan buat. Benda selagi tak bercanggah dengan agama tu kena buat. Dan itu juga yang Kak Noh sentiasa ingat. Kadang-kadang kita ni nampak je orang kata macam dia alim sangat. Tak, bukan soal alim kawan-kawan. Soalnya kita berdosa, tetap berdosa kawan-kawan. Kak Noh jadi takut kan. Jadi orang kata sentiasa ingat sebab kita dah tua kawan-kawan. Kubur dengan kita ni ibaratnya macam ni. Nampak tak? Ni. Kubur dengan kita. Ini kita ni kubur. Jauh tak? Tak kan? Bukan Kak Noh tunjuk yang bukan-bukan ya. Bukan ya. Nampak ni jari Kak Noh tunjuk ni 2. Ni. Kubur dengan kita. Ini kita kubur. Jauh tak? Tak. Jadi ingat. Ini pesan untuk diri Kak Noh ya. Bukan untuk orang kawan-kawan. Kalau kawan-kawan rasa sesuai, silakan. Bukan Kak Noh nak tunjuk Kak Noh baik. Tak. Sebagai seorang mu'alaf, kami sentiasa ingin memperbaiki diri. Okay? Sebab kita Islam, orang kata istilah yang paling mungkin kat kasar sikit kot. Okay, macam ni. Ibarat kami dapat Islam ni, mungkin orang lain Islam lahir-lahir Islam. Kami dapat Islam ni senjata di leher. Kan? Baru dapat Islam. Kalau kami tak berjuang, bila letak begini kami dah takut, kami takkan dapat Islam. Jadi kalau dah berjuang sebegitu, kenapa kita tak pertahankan dan kita jaga dan seelok-eloknya Islam kita. Okey, itu saja. Hari ni saya tahu mengarut, kadang-kadang rasa sedih pun ada. Kan, sama-samalah kita kawan-kawan. Kalau ada Kak Noh salah ke apa ke, tolong tegur ya kawan-kawan. Kak Noh bukan nak tunjuk baik. Tolong jangan ada cakap, oh Kak Noh ni nak tunjuk baik. Tak, tolonglah jangan cakap macam tu. Kak Noh sentiasa ingin buat yang terbaik sebagai seorang Islam. Okey, itu saja. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.